Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakira binti Yusof beserta ahli kumpulan saya Khairuddin bin Muhammad, Nuri Najiha binti Syahimi, Hasminda binti Hashim dan Nur Faiza Amira binti Marjikin. Hari ini kami akan membentangkan tentang kelab yang akan kami tubuhkan, iaitu kelab kosmetologi. Untuk pengenalan, saya akan mulakan dengan maksud kosmetologi. Maksud kosmetologi adalah berasal dari bahasa Latin iaitu kosmos yang bermaksud teratur, manakala kosmen pula bermaksud berhias yang berasal dari perkataan Yunani. Definisi kosmetologi menurut Pemangkas 1976 adalah merupakan bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan dan dimasukkan ke dalam untuk digunakan pada badan atau bahagian badan manusia dengan tujuan untuk membersihkan, mengubah rupa, menambah daya tarikan atau memelihara. Kosmetologi adalah tidak termasuk dalam golongan ubatan. Selain itu, kosmetologi juga adalah satu bidang kemahiran yang menawarkan pelbagai perkhidmatan membabitkan kecantikan dan kesihatan tubuh dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Oleh itu, kelab kami akan menyediakan satu perkhidmatan spa, iaitu spa mini yang bertujuan untuk membantu menambah pendapatan sampingan ahli kelab, seterusnya membantu mereka mengaplikasikan ilmu yang mereka perolehi. Seterusnya untuk moto kelab. Moto kelab kami adalah Beauty with Brain, iaitu seiring dengan kecantikan dan ilmu yang kami sediakan kepada ahli kelab. Dan akhir sekali adalah lagu kelab. Lagu kelab dapat dilihat di slide seterusnya. Okey, ini adalah lagu bagi kelab kosmetologi kami. Seterusnya untuk bahagian 2.0 iaitu analisis keperluan. Kami telah menjalankan satu kajian untuk mengetahui pandangan mahasiswa mengenai penubuhan kelab kosmetologi di sekolah. Lokasi kajian kami adalah di Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia dan populasi bagi kajian kami adalah seramai 33 orang mahasiswa SRT tahun 2 dan kami mendapat sampel kajian sebanyak 30 orang. Instrumen yang kami gunakan adalah borang soal selidik melalui internet iaitu Google Form. Borang soal selidik yang kami sediakan mengandungi 4 bahagian, iaitu bahagian pertama adalah latar belakang responden, bahagian kedua ialah pengetahuan responden mengenai kosmetologi, bahagian ketiga personality responden dan bahagian terakhir adalah pandangan responden tentang penubuhan kelab kosmetologi. Okey, seterusnya kita lihat untuk bahagian pertama iaitu latar belakang responden. Seramai 30 orang responden yang terlibat dengan kajian kami, iaitu seramai 6 orang lelaki dan 24 orang adalah perempuan. Seterusnya, untuk umur responden, kebanyakan dari responden adalah berumur 18 tahun dan ke atas, iaitu sebanyak 73.3% adalah merupakan responden yang berumur 18 tahun sehingga 25 tahun. Seterusnya, responden yang berumur 26 tahun dan ke atas adalah sebanyak 26.7%. Seterusnya, bagi pekerjaan responden, sebahagian responden yang kami terima adalah merupakan mahasiswa. Nilai peratus yang mewakili mahasiswa adalah sebanyak 56.7%, manakala 16.7% adalah merupakan guru. Seterusnya, untuk baki peratusan tersebut adalah terdiri daripada pelajar sekolah, jururawat, kerani sekolah, barista dan juga bekas guru, iaitu masing-masing memegang peratus sebanyak 3.33%. Seterusnya untuk bahagian yang kedua iaitu pengetahuan responden mengenai kosmetologi. Untuk soalan pertama iaitu adakah anda mengetahui apa itu kosmetologi? Catat pai
menunjukkan seramai 16 orang responden mengetahui apa itu kosmetologi, iaitu bersamaan dengan 55.2%, manakala 13 orang responden bersamaan 44.8% adalah tidak mengetahui apa itu kosmetologi. Seterusnya, terdapat seorang responden yang tidak menjawab bagi soalan satu ini. Seterusnya, untuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah berkaitan dengan soalan pertama, iaitu jika ya, huraikan maksud kosmetologi secara ringkas. Di sini terdapat 17 orang responden daripada 30 orang telah menyatakan secara ringkas mengenai definisi kosmetologi berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Seterusnya, untuk bahagian yang ketiga, iaitu personality responden. Bagi soalan yang ketiga adalah, adakah anda seorang yang mementingkan penampilan diri? Di sini sebanyak 76.7% daripada responden telah memilih jawapan ya, manakala 23.3% telah memilih jawapan mungkin, dan seterusnya tiada responden yang memilih jawapan tidak. Bagi bahagian yang terakhir adalah pandangan tentang penubuhan kelab kosmetologi. Bagi soalan 4, untuk pandangan responden mengenai penubuhan kelab, terdapat 3 pilihan jawapan, iaitu ya, tidak dan mungkin. Sebanyak 70% daripada responden menjawab ya untuk penubuhan kelab kosmetologi, manakala 26.7% pula menjawab mungkin, dan bakinya sebanyak 3.3% telah memberi jawapan tidak. Untuk soalan yang terakhir adalah berkaitan dengan soalan nombor 4, iaitu berikan sebab bagi jawapan anda di atas. Di sini kita dapat lihat beberapa orang responden telah memberi sebab yang ringkas bagi jawapan mereka di soalan nombor 4. Sebab yang diberikan adalah kebanyakan responden berminat untuk mengetahui apa itu kosmetologi dan ingin mendalami kursus ini, di samping mendapat info-info yang menarik dan berguna untuk diri mereka. Penyataan falsafah boleh dibahagikan kepada 3, iaitu pengenalan, badan dan kesimpulan. Untuk pengenalan, kursus kosmetologi boleh menjadi pilihan yang ideal untuk sesiapa sahaja yang sedang mempertimbangkan untuk bekerja dalam industri kecantikan. Kelab kosmetologi ini amat digalakkan ditubuhkan di sekolah kerana ia dapat melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang ini yang mampu turut menyumbang kepada sektor ekonomi dan menjana kewangan negara. Untuk menjadi seorang pakar kosmetik, kemahiran dan kreativiti diperlukan serta ia penting untuk menjadi ahli kosmetik yang berjaya. Para pelajar dapat menggunakan segala ilmu dan kemahiran yang dipelajari di sekolah untuk diaplikasikan ketika bekerja nanti. Seterusnya, untuk badan, program kosmetologi yang boleh ditawarkan di sekolah adalah seperti rawatan muka asas, perkhidmatan rias kuku, dandanan dan penggayaan rambut, terapi urutan badan, membuang dan mencerahkan bulu roma iaitu waxing, dan perkhidmatan inai iaitu henna. Pelajar yang mengikuti program kosmetologi diberi latihan kursus dan profesional bagi memastikan mereka memenuhi kehendak industri. Kemahiran yang dipelajari dalam kelab ini mampu mengasah bakat pelajar dan mereka seharusnya tidak mensia-siakan peluang yang diberi. Kelab ini juga dapat memberi pendedahan kepada pelajar yang berhasrat untuk menyambung pengajian di kolej vokasional. Mereka dapat mempelajari dan mengetahui perkara asas terlebih dahulu mengenai kosmetologi sebelum belajar dengan lebih mendalam. Selain itu, penjagaan diri yang diketahui secara umum berkaitan bidang ini adalah penjagaan rambut, kulit dan kuku. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar pelbagai teknik solekan, cara penggayaan rambut yang berbagai jenis dan rawatan kuku yang terbahagi kepada 2, iaitu kuku tangan manicure
dan kuku kaki pedicure. Antara profesional kecantikan yang menggunakan industri kosmetologi ialah stylist rambut, tukang gunting rambut, manicure dan pedicure, ahli estetik dan artis solat teater. Ahli kosmetologi haruslah mahir menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, teknik dan trend. Penting untuk mengetahui apa yang popular dan bagaimana untuk menggayakan pelbagai penampilan. Seterusnya, bidang ini merupakan pekerjaan fizikal yang memerlukan banyak tenaga. Walaupun penat bekerja, pekerja harus tetap mesra dan ramah dengan pelanggan sepanjang memberikan servis. Mewujudkan suasana mesra di tempat kerja adalah kunci kejayaan seorang stylist. Untuk menjadi seorang pakar kosmetologi, seseorang itu harus mempamerkan penampilan dan imej diri yang baik kerana ia amat penting untuk berhadapan dengan pelanggan. Penampilan haruslah sentiasa kemas dan bersih agar kita berkeyakinan sekaligus turut meyakinkan pelanggan. Kesimpulannya, bidang ini penting dan tidak rugi untuk dipelajari kerana ia bukan sahaja dapat disumbangkan kepada orang lain, malah ia demi kepentingan diri kita sendiri supaya kita dapat menguruskan penampilan diri dengan lebih baik. Terdapat banyak peluang dalam bidang pekerjaan dan pendapatannya juga lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairuddin bin Muhammad, nombor metrik 196878. Dan seterusnya saya akan membentangkan tentang konsep program bagi kelab kosmetologi. Okey. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, memupuk ilmu dan kemahiran dalam perniagaan dan pengurusan bidang kecantikan dan penampilan diri. Poin seterusnya, penilaian menggunakan kaedah pendekatan teknikal saintifik. Seterusnya, ilmu sebagai sumber utama dalam reka bentuk kurikulum. Dan poin terakhir ialah reka bentuk berpusatkan pelajar. Okey. Untuk poin pertama iaitu memupuk ilmu dan kemahiran dalam perniagaan dan pengurusan bidang kecantikan dan penampilan diri. Ilmu dan kemahiran dalam bidang kosmetologi boleh diguna pakai pada masa hadapan. Di sini ia bermaksud ilmu dalam perniagaan dan pengurusan bukan sahaja boleh diguna pakai pada pembelajaran di sekolah, malah pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran tersebut di luar sekolah. Contohnya, mereka dapat belajar tentang asas-asas perniagaan dalam asas-asas perniagaan jikalau mereka hendak memulakan sesuatu perniagaan. Okey, kemahiran ini tidak terhad pada penjagaan diri sahaja, malah boleh digunakan sebagai perniagaan. Jadi, ilmu kemahiran dalam bidang kosmetologi ini bukan sahaja terikat pada penjagaan diri sahaja, tetapi dengan ilmu ini pelajar boleh mengaplikasikan kepada jalan perniagaan. Contohnya membuka salon dan spa, itu semua memerlukan ilmu-ilmu kosmetologi. Okay. Seterusnya ialah penilaian menggunakan kaedah pendekatan teknikal saintifik. Okay. Kaedah ini memudahkan aktiviti pelaksanaan dan penilaian kelab yang dijalankan oleh guru-guru. Okay. Pendekatan ini ianya sangat teknikal dan dia tersusun, jadi ia memudahkan aktiviti penilaian yang akan dijalankan oleh guru-guru kepada pelajar. Okay, seterusnya ialah melibatkan perancangan organisasi yang teliti. Setiap kelab akan mempunyai organisasi yang tertentu dan termasuklah kelab kosmetologi, iaitu yang juga terdiri daripada pelajar. Seterusnya ialah penilaian pelajar hendaklah berdasarkan kriteria yang telah dibangunkan berlandaskan objektif yang telah dibuat. Di sini bermaksud dalam penilaian pelajar, kriteria-kriteria yang telah guru-guru perlu mengikut kriteria-kriteria yang telah dibangunkan yang berlandaskan objektif. Jadi supaya tidak terkeluar daripada objektif utama kelab kosmetologi. Okay, seterusnya ialah perancangan sistematik dapat memudahkan pelaksanaan aktiviti tanpa memakan masa.
Dan dalam pendekatan teknik saintifik ini, ia memerlukan perancangan yang sistematik. Ianya sesuai untuk kelab kosmetologi kerana kelab kosmetologi hanya akan melangsungkan aktiviti dalam jangka masa 1 tahun. Jadi perancangan yang sistematik amatlah diperlukan. Okey, seterusnya ialah ilmu sebagai sumber utama dalam reka bentuk kurikulum. Kelab kosmetologi menfokuskan kepada pengajaran ilmu, pengetahuan dan kemahiran. Ilmu seperti penjagaan kesihatan dan penampilan diri. Jadi dalam kelab kosmetologi ini, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan kosmetologi ini akan menjadi rangka kepada kurikulum kelab kosmetologi. Okey, bagi poin terakhir ialah reka bentuk berpusatkan pelajar. Ini disebabkan kelab kosmetologi ini melibatkan minat seorang pelajar. Jadi kami akan menggunakan pelajar sebagai fokus kami dalam membuat reka bentuk sesuatu kurikulum, dan ini juga dapat mencungkil bakat dan minat pelajar agar pelajar dapat menentukan hala tuju mereka pada usia yang lebih awal. Tidak semestinya pelajar perlu mencari minat mereka pada usia yang muda, tetapi sekadar untuk memberi kenalan kepada mereka terhadap sesuatu yang baru mungkin memberi kebaikan kepada mereka. Assalamualaikum. Saya Nur Faiza Amira binti Marjikin, metrik number 197918. Hari ini saya akan menerangkan mengenai matlamat penubuhan kelab kosmetologi ini di sekolah. Untuk matlamat pertama, yaitu melahirkan pelajar yang berpengetahuan luas dan berkemahiran tinggi mengenai bidang kosmetologi. Melahirkan di sini bermaksud mewujudkan manakala pelajar merujuk kepada sesiapa yang sedang belajar. Melalui penubuhan kelab ini, para pelajar yang berpengetahuan tinggi dapat dilahirkan. Aktiviti yang dijalankan secara mingguan akan menambahkan lagi kemahiran dan pengetahuan para pelajar mengenai bidang kosmetologi. Rasionalnya matlamat ini dijalankan adalah sejajar dengan pemerkasaan TVET, yaitu Technical and Vocational Education and Training, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, maka wajarlah penubuhan kelab kosmetologi ini dilaksanakan di sekolah. Hal ini kerana kosmetologi merupakan salah satu cabang bidang yang berada dalam kategori TVET. Walaupun hanya kemahiran dan pengetahuan yang asas sahaja diajar di dalam aktiviti kelab ini, namun ianya memadai untuk pelajar yang mengambil subjek sains rumah tangga di sekolah. Matlamat yang kedua adalah melahirkan pelajar yang mampu untuk menjana pendapatan dengan cara mempraktikkan pengetahuan dan kemahiran kosmetologi yang telah dipelajari. Di sini maksudnya, melalui penubuhan kelab kosmetologi ini, para pelajar bukan sahaja dapat menambah ilmu mengenai bidang tersebut, malahan juga para pelajar dapat menjana pendapatan dengan melakukan servis-servis asas kecantikan seperti servis makeup, servis manicure, pedicure, untuk acara makan malam dan sebagainya. Rasionalnya matlamat ini dijalankan adalah kemungkinan kosmetologi jarang didengar oleh masyarakat kita. Oleh itu mungkin ada yang menganggap bidang seperti ini hanya berkaitan kosmetik atau dandanan semata-mata. Sebenarnya kosmetologi adalah satu bidang kemahiran yang menawarkan pelbagai perkhidmatan membabitkan kecantikan dan kesihatan tubuh dari hujung rambut sehingga hujung kaki. Jadi di sini sejajar dengan itu, tidak heranlah jika industri ini menjadi satu daripada aktiviti yang mampu untuk menjana pendapatan dan mampu untuk melahirkan usahawan-usahawan kosmetologi dan medis spa di negara ini. Matlamat dan tujuan penubuhan kelab ini adalah untuk melakukan pendedahan awal kepada para pelajar mengenai asas-asas bidang kosmetologi yang boleh dipraktikkan lalu dapat
menjana pendapatan sampingan mereka suatu hari nanti. Okey, untuk objektif kelab kosmetologi, objektif yang pertama ialah memperkenalkan dan memberi pendedahan tentang kosmetologi kepada para pelajar. Yang kedua, membuka mata pelajar akan kepentingan dan kelebihan mempelajari bidang ini. Seterusnya, memberi peluang pekerjaan dan menjamin kerjaya setelah tamat belajar. Yang keempat, pelajar dapat menguruskan sebuah kelab dan turut dapat merasakan pengalaman keusahawanan. Objektif yang terakhir adalah pelajar berpeluang mempelajari dan mempraktikkan cara melakukan perkhidmatan dan servis berkaitan kosmetologi di sekolah. Seterusnya untuk pengalaman pembelajaran pula, yang pertama, pelajar ni akan dapat mengenal pasti alatan dan bahan. Sebagai contoh, sebelum ni pelajar tu tak ada basic makeup pun, dia orang tak tahu pun macam mana nak makeup, nak guna berus ni untuk apa, berus tu untuk apa kan. Sekarang ni kalau kita tahu untuk makeup, untuk eyeshadow kita akan guna berus lain, untuk blusher kita akan guna berus lain dan sebagainya. So dari situ pelajar yang nak mengetahui tentang asas-asas solekan ni, diorang boleh join kelab ni untuk belajar sesuatu yang baru. Daripada yang diorang tak tahu, diorang akan tahu. Yang kedua, pengalaman pembelajaran ni, pelajar akan dapat mengenal pasti jenis-jenis solekan yang bersesuaian dengan persekitaran dan majlis. Sebagai contoh, sebelum ni pelajar tu tak tahu pun nak buat makeup siang macam mana, makeup malam macam mana kan. So, bila diorang join kelab ni, kita orang akan guide diorang macam mana untuk buat makeup siang, makeup malam. Sebagai contoh, kalau untuk makeup siang ni, makeup kita light-light je. Kena nampak natural dan biar makeup ni nipis. Dan untuk sebelah malam pula, biasanya makeup akan kelihatan lebih tebal lah, macam kita nak pergi dinner tu kan. So secara tak langsung, pelajar yang tak tahu zero basic makeup ni, diorang akan datang kelas ni dan akan dapat belajar sesuatu yang baru. Okay, seterusnya ialah isi kandungan bagi kelab kosmetologi. Pertama ialah pengenalan kosmetologi. Dalamnya kita akan memfokuskan kepada makna, tujuan dan contoh-contoh pengoperasian kosmetologi. Jadi sebagai pengenalan asas kepada mereka terhadap kosmetologi ini. Untuk kemahiran ialah kemahiran komunikasi bagi guru-guru, dan nilai yang akan mereka dapat ialah penggunaan bahasa rasmi, hormat menghormati dan juga kepimpinan. Okay, seterusnya ialah pengenalan kepada cabang kosmetologi. Di sini kami akan pergi lebih mendalam, iaitu penjagaan wajah dan anggota badan, pengayaan rambut, seni makeup dan pengoperasian kedai gunting rambut dan spa. Dan kemahiran yang diperlukan ialah ilmu dan kemahiran berkaitan kosmetologi. Dan nilai yang akan didapat ialah memupuk keyakinan diri, kerjasama dan bertanggungjawab. Seterusnya, pengenalan elemen penting dalam pengurusan salon dan spa seperti keselamatan pekerja dan pelanggan, alatan dan bahan diperlukan dan pengurusan asas kewangan. Kemahiran yang diperlukan ialah kemahiran menggambarkan situasi yang dapat merangsang pemikiran pelajar. Dan nilai yang terdapat ialah kemahiran kognitif, kerjasama, kreatif dan kemahiran menyelesaikan masalah. Bagi poin 4 pula, pendedahan sebenar dalam bidang kosmetologi di luar sekolah. Lawatan ke salon ternama ramah mesra bersama ahli-ahli kosmetologi profesional. Untuk topik ini, kami akan merancang sesuatu aktiviti untuk pelajar, iaitu aktiviti membuat lawatan ke salon ternama dan berjumpa dengan ahli-ahli kosmetologi profesional dan untuk mereka memberikan pandangan mereka terhadap kerjaya kosmetologi ini. Dan kemahiran yang diperlukan ialah komunikasi dalam sesuatu perancangan, kemahiran mengawal pergerakan pelajar, dan nilai yang terdapat ialah pembelajaran ilmu di luar kelas.
Okey, bagi poin 5, pengaplikasian ilmu dan kemahiran kosmetologi kepada masyarakat dan kehidupan harian. Jadi pada akhir sekali pelajar dapat mengaplikasikan ilmu mereka dalam ketika hari koperasi, iaitu kami akan membuka satu bus kecantikan dan di situ pelajar akan memberi dan menunjukkan ilmu dan kemahiran mereka setelah mereka belajar dalam kelab ini, dan di situ juga kami akan membuat penilaian ke atas pelajar. Jadi kemahiran ialah guru menilai ke atas pelajar, dan nilai yang terdapat dalam topik ini ialah kerjasama dan upaya menyelesaikan masalah. Seterusnya adalah aktiviti kemahiran dan pembelajaran. Bagi aktiviti yang pertama, iaitu sesi pengenalan kelab dan pelantikan ahli jawatan kuasa. Lazim kita ketahui, pada minggu pertama, sesi pengenalan dan pelantikan ahli jawatan kuasa lazimnya diadakan pada minggu pertama. Pada sesi ini, para pelajar akan didedahkan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang kosmetologi. Sebagai contoh, apa itu takrifan bidang kosmetologi, definisi dan apa yang dirangkumkan dengan bidang ini, serta matlamat kelab ini ditubuhkan dan sebagainya. Selain itu juga, aktiviti yang dijalankan adalah pelantikan ahli jawatan kuasa bagi menggantikan ahli jawatan kuasa pada tahun yang lalu. Rasionalnya aktiviti ini dijalankan pada minggu pertama adalah untuk memberi pendedahan yang lebih banyak lagi kepada para pelajar yang pada umumnya kurang mengetahui mengenai bidang ini, dan juga sebagai medium untuk memilih para pelajar untuk menterampilkan lagi diri mereka, untuk menunjukkan lagi bakat kepemimpinan mereka melalui pelantikan sesi pengenalan ini. Aktiviti kedua yang dijalankan adalah mengenal pasti jenis bahan dan alatan yang digunakan dalam bidang kosmetologi. Sebagai contoh, mengenal pasti penggunaan berus makeup mengikut jenisnya, mengenal pasti bedak asas yang sesuai digunakan mengikut jenis kulit, alatan yang digunakan untuk melakukan urutan spa dalam pensyampuan dan penstiman rambut dan sebagainya. Rasionalnya aktiviti ini dijalankan adalah untuk memberi pendedahan mengenai jenis bahan dan alatan yang digunakan dalam bidang kosmetologi adalah wajar dilakukan. Yang dilakukan adalah untuk memberi pendedahan secara terperinci mengenai bahan dan alatan yang digunakan agar para pelajar dapat memahaminya dengan lebih lanjut. Dengan adanya aktiviti seperti ini, para pelajar dapat menerangkan penggunaan setiap alatan dan bahan. Sebagai contoh, pelajar yang sebelum ini tidak dapat membezakan fungsi setiap berus makeup, yang tidak tahu akan fungsi penggunaan bedak asas dan sebagainya, selepas ini akan lebih faham mengenainya. Aktiviti ketiga yang dilakukan adalah mengenal pasti jenis-jenis solekan mengikut kesesuaian majlis. Aktiviti ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis solekan yang sesuai mengikut majlis. Para pelajar akan didedahkan mengenai urutan yang betul untuk pengaplikasian solekan. Bukan itu sahaja, para pelajar juga akan didedahkan mengenai jenis-jenis bedak asas, pelembab muka, warna pembayang dan pemerah pipi, serta gincu mengikut kesesuaian serta tona kulit. Rasionalnya aktiviti ini dijalankan adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pengaplikasian solekan mengikut kesesuaian majlis. Sebagai contoh, jika sebelum ini terdapat pelajar yang tidak tahu akan cara pengaplikasian solekan dengan betul, maka selepas mengikuti aktiviti ini, mereka akan lebih mengetahuinya. Teknik pengaplikasian skincare sebelum melakukan solekan ini adalah penting untuk mengelakkan kulit muka menggerutu dan solekan mudah tanggal. Aktiviti keempat yang dijalankan adalah menjemput makeup artis khas untuk membuat tutorial solekan asas dan solekan berat.
Pada aktiviti kali ini, ianya diadakan di luar waktu persekolahan, iaitu pada hari Sabtu ataupun hari-hari cuti umum yang lain. Kerana waktu yang diperuntukkan akan memakan masa yang agak lama bagi sesuatu tutorial itu dijalankan. Rasionalnya aktiviti ini dilakukan adalah untuk memberi pelajar pengalaman sebenar secara face-to-face melihat sendiri tutorial solekan, kerana sebelum ini mereka hanya mengetahui mengenai solekan ini berdasarkan slide dan penerangan daripada guru penyelaras sahaja. Namun selepas menjemput makeup artis tersebut, mereka akan lebih faham dan lebih seronok untuk mempelajari sesuatu tutorial tersebut. Aktiviti kelima yang dijalankan adalah mempelajari asas-asas urutan spa seperti decollet dan urutan manicure serta pedicure. Untuk urutan decollet adalah urutan yang digunakan untuk menegakkan urat di bahagian leher dan muka. Rasionalnya aktiviti ini dilakukan adalah untuk menambahkan lagi pengetahuan pelajar terhadap urutan-urutan spa seperti urutan decollet, manicure dan pedicure dengan lebih mendalam. Pengetahuan seperti ini merupakan asas bagi bidang kosmetologi, khasnya untuk urutan spa. Para pelajar boleh mengaplikasikan pengetahuan ini setelah mempelajarinya, dan jika bernasib baik, kemahiran ini juga boleh menjana pendapatan sampingan menerusi servis-servis spa yang boleh dilakukan oleh pelajar. Aktiviti yang terakhir yang akan dilakukan untuk kelab ini adalah pelajar dikehendaki membuka mini salon khas sempena hari koperasi sekolah. Pada hari tersebut, para pelajar tersebut dikehendaki untuk mengadakan mini salon. Rasionalnya, aktiviti ini dilakukan adalah sejajar dengan matlamat yang kedua. Kelab ini ditubuhkan adalah untuk melahirkan pelajar yang mampu menjana pendapatan sampingan berdasarkan kemahiran yang mereka pelajari semasa aktiviti-aktiviti pada minggu-minggu sebelumnya dijalankan. Dengan mengadakan aktiviti seumpama ini, ia akan memupuk minat dan mencungkil kebolehan pelajar untuk menjadi usahawan di samping dapat menilai sejauh mana kemahiran mereka untuk mengaplikasikan kemahiran yang mereka telah pelajari. Okey, seterusnya ialah organisasi pengalaman pembelajaran. Bagi aktiviti minggu pertama ialah mesyuarat agung kelab kosmetologi untuk pertama kali. Dan dalam mesyuarat tersebut, kami akan membuat penubuhan carta organisasi kelab, suai kenal antara ahli kelab dan perbincangan aktiviti yang akan dirancang sepanjang tahun. Minggu seterusnya ialah pengenalan awal terhadap kosmetologi. Dalam minggu tersebut kami akan memberi sedikit ilmu-ilmu asas dan seperti makna dan tujuan kosmetologi. Minggu 3 pula ialah pengenalan operasi kosmetologi. Di sini kami akan memberi ilmu yang lebih mendalam terhadap kosmetologi seperti pekerjaan dan juga cabang-cabang kosmetologi. Dan kami akan membuat tayangan video bagi tentang contoh-contoh pekerjaan kosmetologi. Seterusnya ialah minggu 4. Dalam minggu 4 ini kami akan membuat pengajaran salah satu kosmetologi, iaitu penjagaan dan rawatan wajah dan anggota badan. Di sini kami akan membuat aktiviti praktikal, jadi pelajar dapat didedahkan kepada pendedahan yang sebenar. Dan di sini kami akan membuat kumpulan, pelajar akan dibahagikan pada kumpulan untuk membuat aktiviti tersebut. Seterusnya minggu 5 iaitu aktiviti antara kumpulan mengenai seni makeup. Di sini untuk minggu ini kami akan membuat aktiviti juga yang tentang makeup. Jadi pelajar akan dibagi kepada kumpulan dan mempelajari asas seni makeup.
Minggu 6 pula membuat kuis secara berkumpulan berkaitan elemen dan pengurusan selun. Dalam kumpulan yang sama yang telah dibuat pada minggu lepas, mereka akan diberikan nota-nota ringkas tentang kosmetologi dan membaca sebelum kuis dijalankan. Okey, seterusnya minggu 7. Minggu 7 ini kami akan membuat aktiviti gallery walk secara berkumpulan mengenai pengurusan selun dan spa. Pelajar diberi tugas untuk membuat satu operasi selun atau spa dan membuat rancangan perniagaan. Okey, pada minggu 8 pula ialah lawatan sambil belajar ke selun-selun tempatan. Dalam lawatan tersebut, kami memberi tugasan kepada pelajar untuk pergi ke selun yang berlainan dan menemu bual pemilik dan pekerja berkaitan dengan profesion kosmetologi. Pada minggu 9 ialah menjemput pakar kosmetologi untuk memberi ceramah dan pendadahan terhadap alam kosmetologi. Jadi di sini pelajar dan guru-guru akan merancang sesuatu majlis, seminar dan ianya akan diadakan di Dewan Sekolah. Pelajar atau guru di luar kelab juga akan dijemput untuk menyertai program tersebut. Jadi guru-guru dan AJK tertinggi akan terlibat dalam merancang program tersebut. Pada minggu 10 pula, pembukaan bus kecantikan pada hari koperasi. Pelajar akan diberi tugasan untuk membuka bus kecantikan dan memberi khidmat kecantikan berdasarkan apa yang mereka telah belajar. Di sini kami akan menjalankan, para guru akan menjalankan penilaian terhadap pelajar dan sejauh mana mereka telah memahami tentang kosmetologi. Okey, bagi skop pula akan menekankan pada aspek-aspek asas dalam kosmetologi. Pelajar akan didedahkan pada teori terlebih dahulu sebelum pendedahan sebenar. Proses pengajaran dan pembelajaran berlaku di dalam dan di luar kelas dan hanya berlaku ketika penjumpa berlangsung. Bagi penyepaduan pula, penyepaduan dapat dilihat pada penglibatan pelajar dan guru-guru dengan pihak sekolah dan masyarakat sekitar. Sebagai contoh, ketika hari koperasi di mana pelajar dapat mengaplikasikan ilmu dan kemahiran mereka. Penyepaduan juga dapat dilihat ketika melakukan aktiviti gallery walk di mana pelajar berganding bahu untuk menyediakan tugasan mereka. Okey, bagi urutan pula, kami akan menyusun isi-isi kandungan dengan urutan ilmu asas kepada lebih mendalam. Seperti pada perjumpaan pertama, kami akan membuat pengenalan. Seterusnya, cabang-cabang kosmetologi, pengurusan spa dan akhir sekali, penglibatan pelajar dalam mengatur program dan mengaplikasikan ilmu mereka yang telah dipelajari. Okey, bagi kesinambungan pula, kami akan membuat kuis dan pertandingan kepada di kalangan pelajar untuk mengukuhkan pengetahuan mereka dalam ilmu-ilmu kosmetologi. Seterusnya, aspek kesinambungan juga dapat dilihat melalui pelaksanaan aktiviti bersama pelajar dan masyarakat. Akhir sekali, keseimbangan. Keseimbangan melibatkan aspek jasmani, emosi dan intelek. Bagi aspek jasmani, ianya dapat dilihat pada aktiviti kuis, pendedahan praktikal dan lawatan sambil belajar. Bagi aspek emosi pula, diuji ketika pelajar bekerjasama dan secara berkumpulan, dan itu memerlukan toleransi dan kesabaran. Seterusnya, dari segi intelek pula, diuji ketika mereka diberi tugasan untuk mengendalikan sesuatu tugasan, dan ini akan menggunakan daya pemikiran pelajar untuk menyelesaikan masalah.
Seterusnya untuk kaedah penilaian pula, kaedah penilaian di sekolah ni bertujuan untuk mengesan kemajuan pelajar secara individu. Biasanya kita nak kesan sama ada pelajar tu faham ke tidak, perform ke tidak kan dengan apa yang diorang buat. Contohnya macam kita tubuhkan kelab ni, kita nak tahu pelajar ni dia faham tak apa asas-asas kosmetologi ni. Dan penilaian yang dilaksanakan haruslah melahirkan suasana yang kondusif dan selesa serta tidak memberikan apa-apa tekanan kepada pelajar yang menyebabkan emosi, jiwa dan fikirannya terganggu. Antara kaedah penilaian ni boleh dilaksanakan melalui 4 cara, iaitu portfolio, pemerhatian, projek dan ujian. Untuk portfolio ni dia merupakan satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam suatu jangka masa yang dipersetujui bersama. Contohnya, saya ada student saya ni pelajar tahun 4. Pelajar tahun 4 kan sekarang kita dah ada aktiviti co-curriculum kan. So dalam sepanjang masa setahun tu saya akan nilai diorang punya pencapaian tu macam mana. So saya akan wujudkan satu portfolio ni lah. Dan portfolio ni dia berbentuk dokumentasi yang berstruktur. Biasanya kita akan guna portfolio ni untuk menilai perkembangan, kemahiran dan kebolehan pelajar. Dan dalam kandungan portfolio tu selalunya akan ada senarai semak, nota-nota, refleksikan diri dan juga gambar-gambar. Maksudnya pelajar sendiri yang akan sediakanlah contohnya gambar-gambar semasa dalam aktiviti kelab. Kita akan nilai tengok macam mana diorang punya pelibatan dalam kelab tu lah. Seterusnya yang kedua, pemerhatian. Pemerhatian ni kita yang akan observe pelajar tu sendiri. Kita tengok sama ada dia aktif ke tidak dalam kelab ni, pelibatan dia macam mana, dia datang ke tidak, attendance dia. Dan yang ketiga pula, projek. Projek ni macam contohnya macam saya lepas kita ada join buka spa tu kan. So itu pun kan dikira sebagai projek. So dari situ kita boleh nilai pelajar tu macam mana. Kita boleh tengok sama ada projek yang dilakukan tu berjaya atau tidak, mendapat sambutan atau tidak. Mungkin diorang boleh buka bengkel kosmetologi, macam diorang boleh invite orang luar untuk tunjukkan tutorial makeup ke dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah ujian. Ujian ni macam yang kita tahu, ujian ni kan kita nak ukur tahap kefahaman student kan. Macam kita pun ada ujian, macam setiap sem kita ada ujian ni, ujian tu, test semua kan. So macam tu kita boleh aplikasikan juga untuk student-student kita masa dalam kelab ni. Seterusnya bagi bahagian lampiran, di sini kami lampirkan borang soal selidik yang telah kami sediakan di Google Form untuk responden kami menjawab. Dan akhir sekali adalah senarai rujukan yang telah kami gunakan untuk menyiapkan portfolio kelab kosmetologi ini. Itu saja daripada kami dan sekarang kami buka untuk soalan. Sekian, terima kasih.